Saya juga nak sebut minta daripada kerajaan kerana dalam projek pembangunan Lembah Cuping, oleh kerana radiasi di padang besar itu, kalau di Semenanjung ni itulah yang paling besar, paling bagus. Cuma bila tanah diallocate sebanyak kalau tak silap saya lebih kurang dalam 300 ekar itu untuk projek solar, tetapi dia tidak dapat berjalan kerana tidak ada pencawang utama di sana. Jadi saya harap kerajaan sepatutnya kena laburlah walaupun jumlah dia besar sikit untuk membolehkan perkara ini dapat berjalan dengan lebih cepat supaya sasaran untuk kita capai tenaga boleh diperbarui ini dapat kita lakukan juga dengan lebih cepat. Rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak khususnya kepada kawan-kawan ahli parlimen dari Sarawak dan juga seluruh rakyat negeri Sarawak. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada terutamanya frontliners kita, bukan sahaja di Kementerian Kesihatan tetapi juga daripada jabatan-jabatan lain yang turut terlibat terutama dalam menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan sejak ia diumumkan. Saya fikir dengan berita terkini tentang perkembangan gelombang ketiga yang mungkin berlaku, saya berharap kita khususnya di Dewan ini dan juga rakyat keseluruhannya menunjukkan tanda penghargaan kita dengan memastikan disiplin tentang perintah kawalan pergerakan ini akan diteruskan sehingga negara kita diumumkan benar-benar telah bebas daripada COVID-19. Tuan Yang di-Pertua, titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang disampaikan di Dewan Yang Mulia ini pada 18 Mei 2020 adalah satu kelaziman dalam aturan urusan mesyuarat Dewan bagi setiap penggal dan begitulah juga dengan perbahasan yang kita sedang lakukan. Meskipun negara kita dilanda wabak COVID-19 yang kemudian diumumkan sebagai satu pandemik di seluruh dunia, kita tetap juga menjalankan proses sidang ini kerana ia adalah sebahagian daripada tuntutan dalam perlembagaan kita. Bagi saya ada mesej penting yang perlu kita bersama fahami, iaitu sistem kenegaraan kita adalah berteraskan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Apabila kita bercakap tentang kerajaan, kita sebenarnya tidak terhad hanya kepada badan eksekutif, tetapi apatah lagi hanya merujuk kepada kumpulan yang dinamakan sebagai kabinet. Badan legislatif dan badan kehakiman adalah dua lagi cabang penting dalam mendirikan sistem kenegaraan kita. Maka saya ingin mengajak Dewan agar menginsafi tanggungjawab kita untuk memeliharanya selaras dengan ikrar kita semasa mengangkat sumpah perjawatan sebagai seorang ahli parlimen. Kita tahu ketika COVID-19 sedang ditangani dan belum diisytihar sebagai pandemik, telah berlaku krisis politik dalam negara, rentetan apa yang saya sebutkan sebagai pengkhianatan sebahagian ahli parlimen yang dulunya memelangi PRU 14 bersama Pakatan Harapan dan kini menikmati kuasa dengan kerjasama bersama dengan mereka yang kalah semasa pilihan raya umum ke-14. Ada yang menafikan bahawa mereka terlibat, padahal ada kawan-kawan mereka sendiri mengaku bahawa mereka telah menandatangani kenyataan bersumpah untuk membolehkan proses peralihan kuasa berlaku, tetapi ia tidak berlaku sebagaimana mereka merancang. Jadi hari ini mereka mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Tidak mungkin akan berlaku peralihan kuasa ini sekiranya ia tidak disambut oleh parti-parti yang kalah tadi. Malangnya bagi saya apabila mereka ini berkuasa, antara perkara awal yang dinyatakan sebagai sebuah kerajaan baru ialah mereka cuba mengelak daripada mengambil tanggungjawab. Apabila kita tanya tentang manifesto-manifesto yang mereka nyatakan semasa bertanding PRU 14, mereka kata mereka tidak terikat. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, mereka seolah-olah tidak ada agenda bersama. Sebab itu kita tengok dalam perbahasan, dalam kenyataan menteri-menteri, ada wujud percanggahan yang ketara. Dan kita mendengar juga ura-ura kemungkinan akan diadakan pilihan raya mengejut pada tahun ini. Ini menunjukkan lagi satu sikap tidak bertanggungjawab mereka. Mereka hanya nak kuasa, tapi mereka tidak tahu nak buat apa dengan kuasa yang mereka telah ambil. Ada yang cuba nak salahkan Pakatan Harapan. Kononnya zaman Pakatan Harapan ni banyak perkara teruk berlaku. Sudah tentu kita tidak mendakwa bahawa kita sempurna, tetapi saya nak menyebutkan beberapa fakta yang penting yang baru saja diumumkan dalam suku pertama tahun ini dan juga pada hujung tahun lalu, iaitu suku keempat. Antaranya yang penting ialah tadi ada ahli parlimen yang turut berbahas bahawa pelaburan langsung asing FDI ke negara kita sudah 4-5 tahun sentiasa menunjukkan tren merosot, tetapi pelaburan langsung asing telah meningkat pada tahun 2019 buat pertama kalinya selepas beberapa tahun. Yang kedua, Jabatan Statistik menunjukkan
kadar pengangguran juga merosot jika dibandingkan pada yang kali terakhir Jun 2018 sehingga Disember 2020, yang mana terdapat pertambahan pekerjaan sekitar 400,000 orang. Ini antara kejayaan dalam konteks ekonomi, dan sudah tentu sebagaimana saya katakan tadi, ia bukanlah sempurna kerana pada tahun 2018 kita terpaksa melaksanakan belanjawan yang telah diumumkan oleh pentadbiran terdahulu, dan hanya pada tahun 2019 baru kita dapat menggerakkan usaha yang datang daripada belanjawan Pakatan Harapan. Jadi setelah mengagihkan pelbagai jawatan ataupun yang popular kita kenal sebagai scheme of things, di depan kita di Dewan ini, kedudukan yang dipertua Dewan Rakyat sebagai orang nombor 1 dalam badan legislatif juga telah digugat hanya dengan alasan badan eksekutif mempunyai calon yang lain. Saya ingat yang dipertua sebelum ini Wakil Rakyat Serian dan juga Lubuk Antu sebenarnya bersama kami. Saya masih simpan gambar Lubuk Antu, gambar Serian menandatangani kenyataan bersumpah menyokong kami. Saya masih ada gambar bersama Lubuk Antu bersama kami. Jadi kalau kita mengambil undian kepada yang dipertua 111, 109, sebenarnya kita curiga bahawa benarkah kerajaan semasa ini benar-benar mempunyai majoriti semasa peralihan kuasa berlaku. Jadi boleh minta laluan. Apapun perkara telah berlaku, saya berharap benar-benar yang dipertua saya tidak izinkan kerana saya banyak nak cakap. Saya benar-benar berharap usaha reformasi parlimen yang sedang giat dijalankan oleh yang dipertua Dewan Rakyat sebelum ini akan diteruskan, dan saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof, mantan Speaker Dewan Rakyat, yang meyakinkan saya bahawa iltizam seorang pemimpin boleh mendorong usaha perubahan. Ahli-ahli Dewan yang saya hormati, sebagai seorang ahli jawatankuasa pilihan khas belanjawan, sudah tentu saya ingin menggesa kerajaan segera membentang dan mendapatkan kelulusan Dewan Rakyat untuk segala perbelanjaan yang telah diumumkan semasa menangani krisis COVID-19. Ini penting dilakukan segera kerana ketika kita sudah boleh bersidang, itulah yang sepatutnya didahulukan. Bagi saya, ini adalah kayu ukur penting untuk melihat komitmen Kerajaan Perikatan Nasional dalam memelihara prinsip pemisahan kuasa bagi menegakkan sistem kenegaraan kita. Menyentuh tentang belanjawan ini, saya ingin bertanya beberapa soalan. Kerana pada awal Februari, ketika ura-ura tentang krisis peralihan kuasa sedang berlaku, saya ikut serta bersama Menteri Ekonomi. Pada waktu itu sebagai pengerusi jawatankuasa pilihan khas belanjawan, kami ke Berlin, banyak yang kita belajar daripada proses jawatankuasa di Bundestag Jerman. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri Ekonomi, apakah rancangan-rancangan awal dari segi reformasi belanjawan yang akan beliau bawa ke dalam pentadbiran baru? Saya juga ingin bertanya kepada Kementerian Kewangan, adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi menampung kesan perbelanjaan defisit dan juga hutang yang terpaksa ditingkatkan? Untuk makluman Dewan, sekiranya kita rujuk laman web Bank Negara Malaysia, sejak daripada krisis COVID berlaku, kita telah menjual bond dan sebanyak lebih kurang dalam 82 bilion. Kalau tak percaya boleh semak, maklumat itu terbuka kepada umum. Dan berapakah jumlah kutipan sumbangan swasta bagi menangani COVID-19? Jika dulu Tabung Harapan diumumkan jumlah kutipan dan corak perbelanjaannya, bilakah kerajaan akan mengumumkan jumlah kutipan daripada sumbangan orang ramai terhadap tabung COVID-19 dan bagaimanakah corak perbelanjaannya? Jika ia dibelanjakan untuk tujuan perbekalan, adakah kerajaan akan memaparkan perincian jumlah perbekalan dan nama-nama pembekal untuk memastikan ketulusan, memandangkan ia dibuat ketika waktu kecemasan? Maksudnya tidak melalui proses sebut harga, tidak melalui proses tender terbuka. Jadi berapakah pula jumlah peminjam daripada agensi-agensi kerajaan seperti Teko Nasional, Amanah Ikhtiar, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB yang mendapat manfaat daripada pelbagai inisiatif kerajaan bagi menangani COVID-19? Apakah bentuk-bentuk manfaat yang diperolehi oleh peminjam-peminjam daripada tabung-tabung yang diwujudkan oleh kerajaan ini? Harapan saya dalam kita merancang untuk menangani krisis semasa, ambillah ia sebagai peluang untuk kita meneruskan reformasi institusi, kerana dengan kukuhnya institusi, kita akan menyediakan acuan yang baik untuk diwarisi oleh generasi akan datang. Hentikan budaya merancang hanya untuk tujuan sempit bagi memenangi pilihan raya seterusnya. Sebaliknya, pilihlah untuk menjadi negarawan yang menanam benih subur yang akan tumbuh menjadi pohon dan memberi manfaat untuk generasi akan datang supaya mereka dapat tumpang berteduh dan juga memakan hasilnya. Maka saya ingin mengingatkan ahli Dewan bahawa semasa pentadbiran
Pakatan Harapan kita telah mengemukakan wawasan kemakmuran bersama. Jadi saya berharap wawasan kemakmuran bersama ini dari segi objektifnya akan diteruskan. Saya percaya krisis COVID-19 ini harus memberi kita kesedaran tentang kesan kesenjangan ekonomi dalam kehidupan sebenar rakyat. Kemakmuran bersama mesti menginsafkan kita bahawa sistem politik, biar apa pun nama yang mahu kita beri, mestilah mampu memudahkan golongan yang mahu berusaha, dan yang kedua, melindungi golongan yang lemah. Tuan Yang di-Pertua, sepanjang tempoh PKP, kita melihat beberapa isu muncul terkait perkara ini. Ramai telah menyebut tentang seorang pelajar yang terpaksa mengambil peperiksaan dengan cara memanjat pokok kerana talian internet tidak cukup kuat di kawasan mereka. Saya pernah menyentuhnya sebelum ini dan akan menyentuhnya sekali lagi. Sebelum ini pun saya telah sebut, apabila ditanya tentang teknologi 5G kepada kawasan-kawasan, timbalan menteri yang lalu, dia jawab, kata teknologi ini akan diperkenalkan di kawasan yang aktiviti ekonominya telah baik. Saya menyanggah pendapat timbalan menteri pada waktu itu, kerana kalau kita nak bercakap tentang mengecilkan jurang ekonomi, merapatkan kesenjangan antara wilayah, kita sepatutnya memajukan kawasan-kawasan yang ketinggalan. Kerana kalau kita mengutamakan kawasan-kawasan yang ekonomi dia telah laju, kita hanya akan meluaskan lagi kesenjangan. Seterusnya terkait dengan ini juga, saya juga bertanya dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada sesi yang lepas, bagaimanakah corak, berapakah peruntukan yang diberikan dan berapakah perbelanjaan sebenar untuk negeri Perlis misalnya. Ternyata jumlah yang diumumkan tidak sama dengan jumlah yang telah dibelanjakan. Jadi untuk apa kita nak umum jumlah yang banyak-banyak, tetapi sebenarnya dari segi pelaksanaan kita tidak serius untuk membelanjakan, sedangkan kita tahu banyak keperluan yang sebenar di bawah. Jadi saya harap ini antara yang perkara yang perlu dibetulkan. Saya juga nak sebut tentang masalah air. Banyak juga orang sebut, tapi saya nak sebut betapa masalah air ini ialah satu krisis akan datang yang mesti kita tangani bermula daripada hari ini. Saya nak sebut satu kes kebakaran di Taman Jaya Diri di Kangar Perlis, yang mana bomba nak berkhidmat tak boleh sebab pilih air tidak ada air. Ini bukan kes yang baru, ini kan bukanlah kes yang pertama yang berlaku. Saya percaya ia bukan hanya berlaku di negeri Perlis saja. Jadi saya berharap dalam perancangan kementerian, kalau boleh banyakkan kata bidang-bidang ataupun perbincangan merentas kementerian. Jadi jangan kita syok buat perancangan dalam kementerian kita sahaja, tetapi mesti sedia untuk duduk dengan kementerian yang lain, selesaikan isu-isu bersama yang masih tertunggak. Begitu juga misalnya isu jalan-jalan. Kalau di Tanah Mada, jadi ada yang mengambil sikap, ini biar Mada yang buat sebab di bawah Tanah Mada. Jadi sedangkan kalau Kementerian Luar Bandar ada bajet lebihan yang terbukti dalam soalan saya dan jawapan kementerian tidak digunakan habis. Jadi sepatutnya perbelanjaan ini digunakanlah supaya yang dapat manfaat adalah rakyat. Banyak lagi perkara yang lain, misalnya pekerja. Ramai pekerja yang layak dicarum perkeso tidak dicarum, termasuk oleh kerajaan. Ada kerajaan negeri, ada kerajaan jabatan tidak mencarum perkeso. Jadi apabila berlaku program-program yang melayakkan mereka untuk dapat bantuan, misalnya SIP daripada perkeso semasa COVID, ramai yang terlepas daripada menerima bantuan ini kerana mereka tidak dicarum, sedangkan undang-undang mewajibkan caruman. Jadi apakah tindakan kerajaan untuk memastikan mereka ini layak, dan bagaimana untuk memastikan jabatan-jabatan dan syarikat-syarikat ini mencarum bagi memastikan mereka yang layak dapat menerima manfaat. Saya juga menerima aduan daripada guru-guru yang sambung belajar. Apabila universiti ditutup, jadi guru-guru ini dia ada tempoh cuti dia. Jadi ada yang kena balik mengajar, sedangkan pelajaran mereka tertunda dan sebagainya. Ini juga saya minta perhatian daripada Kementerian Pengajian Tinggi secara khususnya. Dan saya nak ambil kesempatan di sini, walaupun saya pembangkang, saya suka bila saya tengok di Twitter kegiatan bagaimana Menteri Wilayah yang membantu gelandangan ketika COVID. Bagi ini satu contoh yang saya fikir baik. Walaupun saya tak duduk di wilayah, tapi saya ambil contoh bagaimana impact daripada kerja-kerja yang dibuat, yang sebenarnya boleh dibuat. Yang seterusnya saya nak sebut juga tentang kumpulan yang tidak mampu bersuara. Saya bila sebut pasal krisis ni, saya teringat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni bila dia buat kapal besar, dia bukan hanya selamatkan manusia, dia juga selamatkan banyak jenis haiwan. Jadi saya nak sebut sikitlah pasal haiwan. Pasal saya pun bukanlah nak kata pencinta haiwan sangat, tapi adalah dalam 40 ekor kucing rumah saya. Jadi sebagai seorang Muslim, saya tidak dapat mengelak daripada mengambil tanggungjawab untuk menyebut ini, walaupun kucing tak boleh mengundi saya nak sebut juga. Ini kisah penting yang kita tak boleh ambil mudah.
Kita tengok baru-baru ini berulang isu pembunuhan kucing dalam mesin Dobby. Kita tular juga baru-baru ini tindakan seseorang dia bakar anak kucing. Lepas dia simbah minyak gas, dia bakar pula anak kucing ni. Ini semua adalah tanda atau kesan daripada kesihatan mental yang membimbangkan. Saya minta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT lebih proaktif berunding dengan aktivis dan pertubuhan pelindungan haiwan untuk mencari jalan terbaik bagi memastikan tindakan yang diambil bagi mencapai objektif tanpa menzalimi haiwan. Ini kerana saya melihat banyak syarikat-syarikat yang dibayar untuk menangkap haiwan-haiwan yang liar ini dengan cara tidak mengikut SOP ataupun prosedur standard yang dibangunkan oleh PBT. Malah penguat kuasa PBT sendiri pun, kita ada bukti, saya ada gambar, kalau menteri nak saya boleh forward dekat menteri, melakukan proses tangkapan ini dengan tidak mengikut SOP. Jadi sila. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kang Han. Saya ingin bertanya pandangan Yang Berhormat tentang dulu tahun 2016 Dewan ini pernah meluluskan akta kebajikan haiwan, tapi tak dilaksanakan kerana masalah-masalah berkaitan PBT. Jadi apakah pendirian kerajaan sekarang dan mengapakah kita mengambil masa terlalu lama untuk melaksanakan akta tadi? Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Saya minta pertanyaan Kuala Kedah itu dimasukkan sebahagian daripada pertanyaan saya. Jadi kalau begitu saya percaya sebab Menteri KPKT ini antara yang paling rajin berada di Parlimen. Saya percaya beliau mendengar dan mencatat, dan saya berharap satu tindakan diambil dengan lebih berkesan. Jadi antara cara yang boleh saya cadangkan ialah bagaimana KPKT boleh bertemu dengan aktivis-aktivis haiwan ni. Mungkin mereka ini diberi lesen sebagai kumpulan yang sepatutnya menjalankan kerja-kerja yang untuk tangkapan. Jadi supaya tangkapan itu dibuat kata dengan ihsan, supaya kalau kita tak boleh bantu aktivis ataupun pertubuhan-pertubuhan perlindungan haiwan ni, kita tak boleh bantu dengan cara bagi duit, kita bagi kontrak untuk dia yang tolong tangkap. Jadi tak timbullah isu tangkapan tidak mengikuti SOP dan sebagainya. Dan saya tahu sebelum ini juga untuk berkaitan haiwan ni kita wujudkan banyak lembaga. Lembaga saya, tapi lembaga ni saya tak pasti apa fungsi dia sebab kita jarang dengar, tak pernah baca dekat berita. Misalnya lembaga kebajikan haiwan, mereka ini kita tak pernah dengar, jadi kita berharap mereka dapat berfungsi dengan lebih baik. Begitu juga dengan lembaga makanan haiwan, kerana hari ini di pasaran banyak makanan-makanan haiwan yang memudaratkan. Kalau kita tengok terutamanya makanan-makanan haiwan yang berwarna-warni ini. Saya juga nak tanya, apakah fungsi Yayasan Kebajikan Haiwan Kebangsaan yang ditubuhkan? Dah berapa banyak yang menerima, dah berapa banyak mereka menerima bantuan, dan berapa banyak bantuan ini disalurkan untuk keperluan pelindungan haiwan. Jadi kalau mereka tidak berfungsi, jadi untuk apakah yayasan ini ditubuhkan dan untuk apakah lembaga-lembaga ini ditubuhkan? Sudah tentu lembaga-lembaga ini ada orang dia, ada yang dapat gaji, yang dapat allowance dan sebagainya. Kita berharap mereka ini menjalankan fungsi mereka kerana inilah kata tanggungjawab yang telah diberikan oleh kerajaan kepada mereka. Jadi yang terakhir, mungkin kerana masa pun dah tak banyak, saya nak sebut jika haiwan pun Nabi alaihissalam selamatkan, Nabi Nuh alaihissalam selamatkan, apatah lagi manusia yang lemah. Antara kumpulan yang lemah yang menjadi pertikaian besar dalam isu di negara kita, dan mereka juga sebenarnya memerlukan pembelaan, ialah golongan pekerja asing dan juga pelarian. Saya sedar isu ini sangat sensitif dan juga saya sangat terkejut apabila isu ini timbul semasa krisis COVID-19, wujud kecaman meluas yang dibiarkan dilemparkan kepada kumpulan ini kerana kebetulan mereka ini mungkin bekerja di tapak pembinaan, jadi penularan banyak berlaku di kawasan mereka. Saya yakin aturan baru yang lebih telus dan adil perlu dibuat dengan melibatkan pihak kedutaan negara-negara dari mana pekerja-pekerja ini datang. Jangan kerana mereka ini membuat kerja-kerja yang sukar, kerja-kerja yang bahaya, kerja-kerja yang susah, kita mahu membiasakan layanan buruk kepada mereka. Anggaplah mereka sebagai tetamu, mereka juga antara penggerak ekonomi negara, walaupun gaji mereka tak banyak. Dan meskipun saya bersetuju dengan tindakan kerajaan untuk mengekang pendatang asing tanpa izin, berikutan pendedahan tangkapan baru-baru ini yang juga melibatkan banyak ramai pegawai kerajaan, saya fikir kerajaan perlu menyantuni isu ini dengan penuh hemah dan juga peri kemanusiaan. Kita mahu mencari dalang, kita mahu menyelesaikan isu parti ini, tetapi jangan lupa bahawa mereka juga adalah mangsa daripada kezaliman sistem yang selama ini mungkin kita biarkan ataupun kita tidak ambil secara serius. Jadi sudahlah mereka kena tipu dengan orang yang memperdagangkan mereka ataupun ejen mereka.
Hari ini mereka terbiar di negara asing, kita nak tangkap, nak hukum mereka pula. Jadi saya berharap satu tindakan yang berperi kemanusiaan, berhemah akan menjadikan negara kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Saya dengan ini menyokong titah Duli Yang Maha Mulia Tuan Sri Paduka Tuanku. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang